Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi. Okey, untuk PDPR kita pada hari ini. Okey, so hari ini tajuk subjek kita adalah subjek matematik. Okey, tajuk hari ini ialah hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat. Banyak kan nombor perpuluhan ada, nombor pecahan ada, nombor bulat pun ada. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan perpuluhan juta kepada nombor bulat. Okey, sekarang soalan ni ialah tukarkan sifar puluhan 57 juta kepada nombor bulat. So, bila kita nak tukarkan kepada nombor bulat, okey, perpuluhan ni akan dihilangkan. Alright. So, bila kita nak hilangkan, operasi apa yang akan kita gunakan ialah operasi darab. So, dengan cara darab je kita akan hilangkan titik perpuluhan ni. Kenapa kita akan hilangkan dia? Dengan operasi darab, bila kita guna darab, titik perpuluhan ni akan bergerak ke kanan atau ke belakang, so dia akan hilang lah. Kalau awak guna operasi bahagi, titik perpuluhan tu masih lagi ada. Alright. Okay, so sekarang sifar perpuluhan 57 juta darab berapa? Kalau dah namanya juta, mestilah darab dengan 1 juta. 1 juta ada berapa sifar? Yes, ada 6. So awak punya sifar kena cukup, tak boleh kurang, tak boleh lebih. So darabkan dengan 1 juta. Alright. So sekarang ni cara nak hilangkan dia macam mana? Ingat lagi ke tidak? Yes. Awak kena gerakkan titik perpuluhan ni ke belakang. Okey, ikut berapa bilangan sifar yang ada kat sini. Kat sini ada 6 sifar, so awak kena gerak 6 kali lah. Alright, ikut celah-celah nombor tu. So gerakkan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nampak tak longkang-longkang ni? Kita nak buat apa? Ya, letakkan sifar. Okey, setelah selesai, awak tak boleh letak atau tinggalkan macam tu saja. Awak kena tuliskan semula nombornya. Okey, sifar di depan ni dah tak ada nilai sebab perpuluhan ni dah hilang. So tak perlu ditulis. So awak tuliskan yang adalah 5, 7, sifar. So jawapannya ialah 570,000. Okey, seterusnya. Masih lagi perpuluhan juta nak tukarkan kepada nombor bulat, tapi bezanya dekat depan ni ada 9. Kalau tadi tu sifar. So 9,4 juta nak tukarkan kepada nombor bulat. Caranya masih sama, iaitu operasi darab. Sebab kita nak hilangkan titik perpuluhan. Okey. Jadi 9,4 kita darabkan dengan, yes, dan namanya juta, mesti darabkan dengan 1 juta. Okey, jadi 9,4. Okey, bila darab, kita gerakkan ke belakang. Ikut bilangan sifar yang ada. So, ada 6 sifar pada juta. So, kita geraklah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, longkang-longkang ni kita letakkan sifar. So, jawapannya ialah 9 juta 40,000. Okey. Pastikan bilangan sifar tu cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Alright. So, seterusnya. Kalau tadi perpuluhan kepada nombor bulat, sekarang ni nombor bulat pula kita nak tukarkan kepada perpuluhan juta. Okey. Kalau tadi awak kena darab. Kalau sekarang ni awak kena apa? Dia terbaliklah. Darab lawan dia apa? Yes, bahagi. Sebab kita nak kena ada perpuluhan. Kalau perpuluhan mestilah ada titik perpuluhan. Okey, kalau tadi kita nak hilangkan, sekarang kita nak ada. Okey, jadi 6 juta 500,000 awak bahagikan dengan, dan namanya juta, awak kena bahagikan dengan 1 juta lah kan. Okey, so sekarang kita nak akan gunakan kaedah mansuk atau kaedah potong. Okey, macam mana nak potong dia? Awak tengok bilangan sifar pada 6,500,000. Dekat sini ada 5 sifar, betul? Dekat 1 juta ada 6 sifar. So, 1 juta terlebihlah sifar dia. Okey, sekarang kita nak potong, kita kena ikut sifar yang ada pada 6,500,000. So, dekat sini ada 5 sifar. So, kita potong 5 sifar. 1, 2, 3, 4, 5. So, dekat 1 juta pun kita akan potong 5 sifar juga. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia akan jadi 65 bahagi 10. Okey, kalau darab, kita gerakkan titik perpuluhan ke belakang. Kalau bahagi, kita nak gerakkan ke mana? Kita nak adakan titik perpuluhan tu. So, kita kena gerakkan titik perpuluhan tu ke depan. Sekarang dekat 65 ni tak ada titik perpuluhan. So, kita letak apa?
kita kena adakan dia. Okey, adakan dia, letak di belakang 5. So disebabkan bahagi 10 ada satu sifar pada 10. So kalau bahagi kita kena gerakkan titik yang kita letakkan tu, gerakkan ke depan ikut bilangan sifar juga. So kita geraklah, masukkan celah. Okey, masuk kat celah 5. Okey, so sekarang titik puluhan di sini. So dia akan jadi 6.5 juta. Mesti tulis perkataan juta. Kalau awak tulis 6.5 sahaja, salah. Okey, mesti ada perkataan juta. Sebab dia kata perpuluhan juta. So mesti ada perpuluhan dan ada perkataan juta. Okey, seterusnya. Masih lagi nombor bulat kepada perpuluhan juta. So operasi apa? Bahagi. So 750,000. Okey, bahagi dengan 1 juta. Sebab dia nak perpuluhan juta. So bahagilah dengan 1 juta. Okey, sama juga macam cara yang sebelum ni. Okey, awak kira kita nak guna kaedah mansur ataupun kaedah potong. Okey, kita nak potong ikut sifar yang ada pada 750,000. Okey, 750,000 ada 1, 2, 3, 4. So kita potong 4 lah. 1, 2, 3, 4. Dekat 1 juta pun kita akan potong 4 sifar ikut yang 750,000 tu. 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi 75 bahagi 100. Right, kan? Tinggal 2 sifar je kan? Okey, bila bahagi kita nak gerakkan titik puluhan tu ke mana? Ke depan. Okey. So kita nak gerak ikut apa? Ikut bilangan sifar. So tak ada titik puluhan nak buat apa? Kena adakan dia. Okey, so kita geraklah ke depan atau ke kiri ikut bilangan sifar. 1. Okey, 1, 2. Okey, letak perpuluhan di sini. Okey, sekarang ni ada perpuluhan tapi depan tak ada nombor, nak letak apa? Letakkan sifar. So tulis semula jawapannya. Sifar perpuluhan 75 mesti ada perkataan juta. Sebab dia perpuluhan juta mesti ada perkataan juta. Okay, right. Kalau tadi perpuluhan, sekarang ni pecahan. Okey, pecahan pula. Nak tukarkan kepada nombor bulat. Okey, tengok betul-betul kena fahamkan betul-betul. Okey, so dekat sini nak tukarkan kepada nombor bulat. Bila nak tukar nombor bulat je kena operasi apa? Ingat tak? Mesti operasi darab. Jadi apa nak darab? Okey, 3/5. Awak darabkan dengan perkataan juta ni apa? 1 juta. Okey. So, 3 darab 1 juta berapa? Of course lah 3 juta kan? Okey, tak payah susah nak bentuk lazim. 3 juta. Bahagikan dengan 5. Okey, awak boleh guna kaedah mansur. Kalau tak boleh, awak guna kaedah apa? Kenalah buat bentuk lazim bahagi. Nak guna kaedah mansur? Okey, kita guna kaedah mansur dulu. 5 sini 3. 3 bahagi 5. Okey, boleh tak? Okey, ataupun kita guna sifir 5. 5 bahagi dengan 5, 1. Okey, 3 bahagi 5 tak boleh. Kita ambil sifar jadi 30. 30 bahagi 5, okey, 6. So kita potong 3 dengan sifar sebab 30 kan. So kita tak 6. Okey, sekarang ni sifar ni. Okey, awak letakkan balik. Potong, letak atas. 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 So, jawapan je ialah 600,000. Okey. Dah, itu sahaja. Okay. Tak tahu nak potong. Takut salah. Okey, tak ada masalah. Awak buatlah bentuk lazim. Tapi panjang sikit lah. 3 juta. Okey. Right, 3 juta bahagi dengan 5. Okey, 3 bahagi 5 tak boleh. Okey, letak sifar. Ambil sifar sebelakang. 30. Okey, 6. So, tolak 30. Okey, sifar. Okey, turunkan sifar. Okey, bila bahagi awak tak boleh buat shortcut Awak kena habiskan setiap sifar ni. So, letak sifar atas, tolak bawah. Okey, awak turun lagi. Tak boleh ada shortcut ya. Kalau shortcut tu awak punya jalan kerja tak lengkap ya. Okey, walaupun awak kata alah sifar je. Yes, sifar je pun awak punya jalan kira ni akan dikira.
Sebab bila awak salah jawapan, jalan kira awak betul. Okey. Awak punya jalan kira tu ada markah. So sifar. Letak je. Bawa turun setiap sifar tu. Tak patah tangan kan? Okey. Okey, so jawapannya sama juga. 600,000. Okey, bila berpuluhan juta kepada nombor bulat, sama juga macam perpuluhan tadi, kena darabkan. Okey. Seterusnya, tadi pecahan wajar. Sekarang ni dia ada nombor bercampur. Okey, so sekarang 1/7/10 juta nak tukarkan kepada nombor bulat. Cara tetap sama iaitu operasi darab juga. Okey, 1 ni awak simpan sekejap. Simpan sekejap jangan hilangkan dia, simpan sekejap. Okey, sekarang ni 7/10. Okey, 7/10. Okey, nak tukarkan kepada nombor bulat, kita darabkan dengan 1 juta. Okey, cukup tak Syifa? Oh, tak cukup. Okey, kita tambahkan. Okey, sekarang 7 darab 1 juta. Okey, ialah 7 darab 1 juta ialah 7 juta. Okey, bahagi dengan 10. Per ni sama juga dengan operasi bahagilah kan. Okey, kalau ni senang je, kita boleh potong aja atau kita boleh masukkan sifar dia. Tengok, bahagi 10. 10 ada satu sifar. So, kita potonglah satu sifar kat 10 tu. Atas ni pun kita potong satu je. Jangan nak potong semua Okey, sekarang yang tinggal ialah 700,000 dengan 1 je. Dah bahagi 1, dapatlah balik nombor tu, betul? So, sekarang 1 yang awak simpan kat atas ni, nampak tak? Yang 1 ni yang awak simpan, yang saya bulat-bulat ni. Okey, awak tulis balik 1. Okey, sekarang 700,000 ni awak salin balik kat sini. So, jawapannya ialah 1,700,000. Okey, seterusnya. Kalau tadi 1, ni sekarang 3. 3/8 juta tukar kepada nombor bulat, sama juga operasinya operasi darab. So 3 ni nak buat apa? Simpan sekejap. Okey, simpan sekejap, jangan kau simpan terus. Okey, simpan sekejap je. So 5/8. Okey, awak kena darabkan dengan 1 juta. Okey, kenapa darab 1 juta? Sebab dia kata juta. Okey. So, sekarang 5 darab 1 juta, 5 juta. Okey. Okey, 5 juta per 8 atau bahagi 8. Nak masuk boleh, tapi nanti ada yang pening. Tak apa, kita tak nak buat pening-pening kan. Buatlah bentuk lazim. Okey. Kat sini nanti tak nampak pula. Okey, saya buat tempat lain jap. Okey. Okey, ke sini sikit. Okey, 5 juta. Okey, bahagi 8. Okey, 5 bahagi 8 tak boleh kecil letak sifar. 50 bahagi 8. Sifar 8 yang ada 50. Kalau tak ada, cari yang dekat dan kecil. Okey, ada tak? Ada tak? Okey, 48. Berapa darab 8 48? 6. 6 darab 8 48. So, 48 di bawah. Okey, so sifar tak boleh pinjam. Sini tinggal 4. Okey, 10 tolak 8, 2. 4 tolak 4, sifar. Okey, letak titik perpuluhan. Letak titik saja. Okey, bukan perpuluhan, titik saja. Okey, turunkan sifar. So, 20 bahagi 8. Dalam sifar 8 ada 20. Kalau tak ada, cari yang dekat dan kecil. Okey, ada jumpa 16. Okey. Berapa darab 8, 16? 2. Okey, so kita tolak. Pinjam. Okey, 10 tolak 4, 6, 4. 1 tolak 1, sifar. Turunkan sifar lagi. Nanti awak buat cantik lah Saya buat tak cantik pula ni. Okey, dalam sifar 8 ada 40 tak? Ada 5. So, tolak 40. Okey, so sifar tolak sifar, 4 tolak 4, sifar. Okey, sekarang dah sifar. Okey, senang kerja. Sifar atas, tolak sifar bawah. Bawa turun lagi sifar. Okey, letak sifar atas, tolak sifar bawah. Bawa lagi turun sifar. Letak sifar atas, tolak sifar
bawah. Okey, so sekarang jawapannya kat sini, jawapan bahagi ni 625,000. Tapi ini bukan jawapannya. Awak ingat lagi tak apa yang awak simpan tadi kat atas? Ni yang awak simpan ni. Okey, sekarang masa untuk keluarkan dia semula. So 3 ni tulis balik 3. Okey. Kemudian hasil bahagi tu tulis balik 625 sifar. So jawapannya ialah 3,625,000. Okey. Tadi pecahan juta kepada nombor bulat. Sekarang nombor bulat pula kepada pecahan juta. Okey, sama juga kat sini tukarkan 6,250,000 kepada pecahan juta. Okey, sekarang 6 ni, okey, kita tulis dia terus 6 besar-besar. Okey, kita tulis dia sebagai nombor bulat. Okey, sebab dia 6 juta. 6 juta, kita ambil 6 tu sebagai nombor bulat. Nombor bulat kenalah nombor besar-besar kan? Okey, so 250,000 kita jadikan pecahan. Perkan dengan, sebab dia kata juta. Mestilah per dengan 1 juta. Okey, saya ulang lagi sekali Okey, kejap saya padam balik. Okey. 6 ni, 6,250,000. 6 ni awak akan tulis sebagai nombor bulat besar di sini. Sebab kita nak jadikan pecahan. Okey, mesti 6 ni akan jadi nombor bercampur. 6,250,000 ni akan jadi nombor bercampur. Okey, so 6 ni kita akan tulis besar-besar sebagai nombor bulat. Sebab 6 juta. Kalau 600,000 tak ada nombor bulat. Okey, 6 juta jadikan dia nombor bulat. Okey, kemudian yang selebihnya ni 2, 5 sifar. Awak perkan dengan 1 juta. Kenapa per 1 juta? Sebab dia nak pecahan juta. So perkan dengan 1 juta. Okey, dekat sini kita akan gunakan kaedah mansuh atau potong. Okey, cara nak mansuh, awak tengok sifar pada 250,000 ada berapa sifar? Ada 4. So kita potong 4. 1, 2, 3, 4. Dekat bawah ni 1 juta ada 6 dah terlebih. Awak tak boleh potong semua. Awak hanya boleh potong 4 ikut yang atas. So 1, 2, 3, 4. Okey, jadi dia akan jadi 625 per 100. Okey, ini bukan jawapannya. Kenapa? Awak cuba tengok dulu nombor tu. 25 per 100. Tengok pecahan. Jangan tengok yang nombor bulat tu. 25 per 100. Awak rasa awak boleh kecilkan atau tidak? Bila dia boleh dikecilkan atau dimudahkan, awak kena mudahkan dia. Sifir apa yang ada 25 dan 100? Bila ada 25 tu sifir apa? Saya dah cakap itu kan. Kalau belakangnya 5 sifar tu sifir apa? Sifir 5. So kita kecilkan guna sifir 5. Nak kecil guna operasi bahagi. Okey, tulis balik semula. 6 ni dia tak ada kena-mengena. So tulis balik 6. 25 bahagi 5, 5. 100 bahagi 5. Awak kira sendiri kira. 100 bahagi 5, 20. Okey, nanti jangan tulis dulu. Tengok balik pecahan tu. 5 per 10. Boleh dikecilkan lagi ataupun tidak? 5 per 10 boleh dikecilkan lagi dengan sifir 5. So bahagi dengan sifir 5. Okey, 6 ni tak terlibat apa-apa. Tulis balik 6. 5 bahagi 5, 1. 20 bahagi 5, 4. So, 1 per 4 boleh dikecilkan lagi atau tidak? Boleh dimudahkan atau tidak? Dah tak boleh lah sebab dah 1 tu kat atas kan? Okey, so dia nak pecahan juta. Mesti ada perkataan juta. Setakat 6 1 per 4 itu bukan jawapan. Salah. Mesti ada perkataan juta. Okey, itu sahaja jawapannya. 6 1 per 4 juta. Okey, next. 250,000 kepada pecahan juta. Bila 250,000 dia tidak ada nombor bulat. Okey, kalau tadi tu ada nombor bulat sebab ada 6 juta. Sekarang ni bukan tak ada juta kat situ. 250,000 starting dia. Okey, so
Awak ingat kalau ada nombor juta baru ada nombor bulat untuk pecahan tu. Kalau tak ada nombor juta dekat nombor bulat ni, maka tak ada nombor bulat untuk pecahan. So sekarang ni 250,000. 250,000. Okey. Perkan dengan pecahan juta. So perkan dengan 1 juta. Okey. Sekarang kita nak guna kaedah potong, kaedah mansur. Okey, tengok sifar pada 250,000 ada 4. So kita potong 4. 1, 2, 3, 4. Dekat 1 juta pun ada 6. Terlebih 2. So kita tak boleh potong semua. Kita potong 4 saja ikut yang atas. 1, 2, 3, 4. So dia akan jadi 25 per 100. Sama macam tadi. Boleh mudahkan atau tidak? Bila nombor belakang 5 sifar, 5 sifar, 5 sifar. Sifir apa? Sifir 5. Sifir 2 tak boleh, sifir 3 tak boleh, sifir 5 sahaja yang boleh. Sebab dalam sifir 5 kalau tengok urutan dia mesti ada 5 sifar. 5 sifar, 5 sifar dan seterusnya. So kita kecilkan dengan guna sifir 5. Alright. So 25 bahagi 5. 5. 100 bagi 5, 20. Okey, boleh dikecilkan lagi atau tidak 5 per 20 tu? Ya, bolehlah dengan sifir 5. Sifir 5 je yang ada 5 dan 20. Okey, 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Adakah ini jawapannya? Tidak. Kenapa tidak? Yes, sebab tak ada perkataan juta. Pecahan juta mesti ada perkataan juta. Tak ada juta, salah. Perpuluhan pun sama, kena ada perkataan juta. Okey, sekarang kita tengok ni. Ini ada dalam buku teks awak. Tapi tak apalah, saya letak kat sini. Okey, lihat garis nombor. Apakah nilai K? So, dia nak nilai K kat sini. Okey, nyatakan nilai itu dalam perpuluhan juta. Apa soalan ni kat sini? Pecahan. Tiba-tiba dia nak jawab apa? Perpuluhan pula kan? It's okay. Tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita kena cari dulu pecahan untuk K. Sebab apa kita kena cari pecahan? Dia nak perpuluhan lah cikgu. Awak tengok yang lain-lain dekat garisan ni. 1/4 juta, 3/8 juta, 1/2 juta. Betul? Semuanya dalam pecahan. Takkanlah tiba-tiba awak nak cari perpuluhan. Kita carilah pecahan dulu. Okey, cara nak cari pecahan, awak tengok dulu penyebut. Mana yang besar? Ingat lagi tak penyebut? Penyebut yang mana? Penyebut yang di bawah. So, mana penyebut yang besar? Penyebut yang besar ialah ni 3/8 juta. So, bila penyebut tu penyebut yang besar, itu adalah pecahan yang asal. Penyebut yang besar ni adalah pecahan yang asal. Penyebut yang kecil-kecil ni, biasanya pecahan tu telah dimudahkan. Okey, so 3/8 adalah pecahan asal. Okey, so 3/8. Sebelum 3/8 mestilah 2/8. Betul? 2/8 bila kita mudahkan akan jadi 1/4. Betul tak? Macam mana nak mudah jadi 1/4? Sifir apa yang ada 2 dan 8? Sifir 2 lah kan? Bahagi dengan sifir 2. So 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. So 1/4 juta ni telah dimudahkan. Asalnya pecahan dia ialah 2/8. Okey, so 2/8, 3/8, 1/2 ni berapa pecahannya? 4/8. 2, 3, mestilah 4 kan? So, kalau 2, 3, 4, K ni berapa pecahan dia? Pecahan K ialah 1/8. So, K ialah 1/8 juta. Okey. Yang sebelah dia 2/8 juta, 3/8 juta, 4/8 juta. Tapi sekarang dia nak K tu dalam perpuluhan juta. Okey, dia nak K dalam perpuluhan juta. Dia tak nak dalam pecahan. Apa masalahnya? Bahagi je lah. Okey. 1 bahagi dengan 8. Kan? Okey. 1 bagi 8 tak boleh letak sifar. Okey. Kalau nak buat je lah. Tolak ni kan? Okey. Kemudian tak boleh tolak. Takkan awak nak tinggalkan 1. Mana perpuluhan ada baki. So, kena letakkanlah titik perpuluhan. Atas pun letak titik perpuluhan. Tambahkan sifar. So, turunkan sifar ke bawah. Okey, 10 bahagi 8. Apa yang dekat dengan 10 dalam sifir 8? Ada tak? 8 lah kan? Okey, so berapa darab 8? Of course lah 1. Okey, so tolakkan. Okey, tak boleh pinjam. Okey, 10 tolak 8, 2. Perpuluhan, ada baki. Mana boleh ada baki?
Kalau dia nak perpuluhan, bila bahagi tidak boleh ada baki. So, tambahkan sifar. Bawa turun sifar ke bawah. So, 20. Dalam sifar 8 ada 20. Kalau tak ada, cari yang dekat dan kecil. Okey, dah jumpa dah 16. Berapa dah 8, 16? 2 lah kan? Okey, takkan darjah 6 dah tak hafal sifir. Okey, sifar tolak 6 tak boleh. So, pinjam kat 2, tinggal 1, sini jadi 10. 10 tolak 6, 4. 1 tolak 1, sifar. Ada baki lagi. Macam mana ni cikgu asyik baki je? Tak apa. Perpuluhan bila ada baki, selagi ada baki awak tambahkan sifar bawa turun ke bawah. Okey, sekarang 40. Dalam sifar 8 ada 20 tak? Adalah kan. Okey, berapa dah 8 40? 5. Okey, so sifar tolak sifar, sifar 4 tolak sifar, sifar. So, awak akan dapat jawapannya sifar perpuluhan 125. Tu ke jawapannya? Apa yang tertinggal? Yes, tulislah balik. Sifar perpuluhan 125 juta. Kena ada perkataan juta sebab dia nak perpuluhan juta. So, wajib ada perkataan juta. Itu sahaja. Okey. Ingat, kalau ada soalan macam ni, cari penyebut yang besar. Itu adalah pecahan yang asal. Penyebut yang kecil-kecil tu, semuanya telah dimudahkan. Okey. Dah habis. Okey. So, saya harap dengan penerangan saya ni dapat menambahkan ilmu awak. So, saya harap awak dapat faham dengan penerangan saya. Jika tak faham, awak boleh ulang semula video ni ataupun awak boleh bertanya dengan saya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Bye.